Kementerian Pendidikan menekankan kepentingan literasi dalam kalangan murid, terutama apabila memasuki peringkat menengah. Hasil daripada sesi lipat urus KPM mendapati ada sejumlah murid yang masih belum boleh membaca walaupun sudah menamatkan pengajian di peringkat rendah. Dan ini bukan perkara baru, bukan kata semata-mata disebabkan oleh COVID-19. Even sebelum datangnya COVID-19 pun, ini merupakan salah satu cabaran utama di mana murid masuk ke sekolah menengah masih belum boleh membaca. Sebab itu saya jelaskan tadi bahawa saya telah berbincang dengan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia untuk melihat apakah pendekatan yang mungkin berbeza yang kita boleh gunakan dalam konteks literasi ini bagi membolehkan pengajaran membaca itu dapat dilaksanakan dengan pendekatan yang bukan sahaja berdasarkan suku kata tetapi pendekatan yang berbeza, mungkin fonetik dan sebagainya. Tambahnya, pendekatan itu bertujuan memberi pendedahan kepada murid pelbagai kaedah untuk membaca dan bukan hanya tertumpu kepada satu, iaitu melalui suku kata. KPM sedang berusaha mewujudkan kaedah baru supaya intervensi dapat dilakukan lebih awal sekaligus membantu murid untuk belajar membaca dengan lebih berkesan. Melayang serindit di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam Malaysia Madani. Hadirin sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi dalam menggelanggang forum bersama saya Muhammad Danish Mustaqim Razi sebagai moderator anda pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum dewasa kini masalah kemahiran membaca dalam kalangan pelajar boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak, terutamanya di negara kita setelah melepasi zaman pasca pandemik COVID-19. Justru masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu isu dan cabaran dalam kemahiran membaca di kalangan pelajar. Tajuk inilah merupakan kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka pintu-pintu kecemerlangan pendidikan di sekolah, khususnya dalam persoalan mengatasi masalah kemahiran membaca dalam kalangan pelajar. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jangan ragu dan jangan risau kerana kita sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Balkis binti Mokhtar. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat saudara moderator. Saudara moderator pula bagaimana? Alhamdulillah, saya sihat juga. Seterusnya, ahli panel kedua, segak berbaju kemeja, Saudara Muhammad Hatim bin Hayat. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, kabar baik saudara moderator. Alhamdulillah. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama, apakah sebenarnya konsep kemahiran membaca?
Terima kasih pengerusi yang molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati dan dikasihi rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca ayat dengan lancar, dengan sebutan, intonasi dan jeda yang betul. Penekanan juga diberikan kepada aspek pemahaman dan penakbulan berbagai bahan bacaan secara kritis. Kemahiran ini juga meliputi keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta serta membuat interpretasi secara bijak dan analitis. Kembali kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran yang utuh lagi berisi. Justru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah isu kepada kemahiran membaca dalam kalangan pelajar pada masa kini? Silakan. Terima kasih diucapkan kepada panel pertama atas penerangan yang begitu ilmiah sebentar sahaja tadi. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara, namun terdapat pelbagai kajian lepas yang menekankan tentang kekurangan keupayaan murid di negara ini untuk menguasai bahasa Melayu. Kajian yang dijalankan oleh Heron telah menunjukkan kebanyakan murid gagal menggunakan tata bahasa dengan betul dan tidak gramatis, di mana laporan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia LLM merekodkan kegagalan murid UPSR dalam bahasa Melayu berpunca daripada kekurangan keupayaan murid untuk memilih kosakata yang menarik dan bersesuaian dengan grafik soalan. Meskipun kegagalan murid dalam membaca boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti kelemahan murid sendiri, sikap negatif murid yang kurang berminat terhadap pelajaran, kelemahan strategi pengajaran guru, kesalahan tata bahasa, tidak dapat mengenal pasti suku kata dan penggunaan bahasa dialek. Namun, usaha perlu diberikan untuk membantu murid mengatasi masalah tersebut. Masalah membaca memberikan kesan yang tidak baik terhadap pencapaian individu dalam pembelajaran. Kembali ke saudara moderator. Terima kasih panel kedua di atas penerangan yang amat baik sebentar sahaja tadi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada persoalan kedua kita, iaitu apakah sebenarnya cabaran dalam kemahiran membaca ini dalam kalangan pelajar? Silakan panel pertama. Soalan yang amat menarik daripada saudara moderator kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya pada pendapat saya, isu cabaran yang akan saya sentuh adalah pengaruh bahasa asal. Masalah ini tertumpu kepada para pelajar bukan Melayu yang menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Hal ini berpunca daripada masalah yang dihadapi oleh pelajar bukan Melayu yang mempunyai sedikit peluang untuk mempraktikkan bahasa Melayu yang dipelajarinya dalam kehidupan. Ini kerana mereka menggunakan bahasa ibunda mereka ketika berada di rumah dan juga dalam kehidupan seharian. Bahkan, mereka juga dibesarkan dan diajar membaca menggunakan bahasa ibunda mereka. Hal ini menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa Melayu, apatah lagi membacanya. Kesannya, mereka kekurangan kosakata yang sesuai dan menarik dalam penulisan mereka. Kembali semula kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel pertama atas pandangan yang amat bernas sebentar sahaja tadi. Sekarang, sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya pengaruh bahasa asal merupakan antara cabaran bagi pelajar untuk menguasai bidang kemahiran membaca ini. Jika panel-panel kita tadi menerangkan tentang isu kemahiran membaca serta cabaran dalam kalangan pelajar pada masa kini, saya ingin meminta pendapat panel pertama lagi sekali berkenaan usaha dalam memantapkan kemahiran membaca di kalangan pelajar pada masa kini. Dipersilakan. Terima kasih saudara moderator sekali lagi kerana melontarkan soalan yang cukup bagus pada hemat saya. Pada pendapat saya, antara usaha yang boleh dilakukan untuk memantapkan kemahiran membaca dalam kalangan pelajar adalah dengan penggunaan kad bacaan dan kad ayat-ayat pendek yang mudah difahami.
Hal ini dengan harapan ia mampu menarik minat pelajar untuk membaca dan menambah kosakata mereka. Selain itu juga, ibu bapa turut memainkan peranan yang signifikan dalam memupuk sifat membaca dalam kalangan anak-anak. Hal ini kerana ibu bapa merupakan contoh teladan kepada anak-anak dan segala perbuatannya memberikan impak yang besar terhadap kehidupan anak. Oleh itu, saya berpendapat semua pihak harus menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan baik, mahupun ibu bapa ataupun guru dalam memastikan kemahiran membaca pelajar dapat dimantapkan. Oleh itu, ingin saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Jarum patah dalam saku, nyamuk masuk dalam kelambu. Banyak kalah membaca buku kerana buku jambatan ilmu. Sekian, kembali kepada saudara moderator. Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan beragama, insya-Allah. Sekarang kita pendengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang siapakah sebenarnya yang patut menggalas peranan utama dalam memastikan pelajar dapat menguasai kemahiran membaca ini dengan baik. Silakan. Terima kasih saudara pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Pada pandangan saya, beberapa cadangan yang mungkin boleh dilaksanakan oleh institusi pendidikan, iaitu sekolah rendah sebagai satu usaha dalam mengukuhkan lagi budaya membaca di peringkat sekolah rendah lagi. Antaranya dengan memberi kesedaran mengenai pentingnya budaya membaca bermula dari sekolah rendah lagi sebelum mereka melangkah ke tahap lebih tinggi, iaitu sekolah menengah. Selain itu, pihak sekolah boleh menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi yang lain seperti Perpustakaan Negara, Dewan Bahasa dan Pustaka dan agensi-agensi lain untuk mengadakan program gerakan membaca di sekolah. Oleh itu, izinkan saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Kembali ke saudara moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah kemahiran membaca ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Oleh hal yang demikian, setiap individu seharusnya mainkan peranan dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barang. Baiklah, sebelum saya mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya, yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm like, hey, what's up?